Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi untuk PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Hari ini, hari Rabu, 8 September 2021, kamu akan bersama dengan cikgu 2 jam dari pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Jadi cikgu harap semua sudah pun bersedia, sudah bersemangat untuk mulakan pelajaran kita hari ini. Jom kita tengok hari ini kita nak belajar apa. Murid-murid, hari ini kemahiran membaca. Jadi, apa objektif pembelajaran hari ini? Kamu akan melengkapkan dan membina ayat berdasarkan gambar dengan betul. Ada gambar dan kamu akan lengkapkan tempat kosong dan kamu akan juga membina beberapa ayat. Ada gambar dan ada tempat kosong. Jadi jom kita mulakan. Kita dalam tema Negaraku Tercinta, unit budaya kita, dan tajuk hari ini adalah makanan tradisi. Baiklah, sebelum mulakan pelajaran, cikgu nak kamu buka buku teks Bahasa Melayu muka surat 80. Muka surat 80 dan akan ada paparan seperti ini. Jom kita tengok satu video berkenaan kuih penganan. Baik, kita tengok sama-sama bagaimana orang ini menggoreng kuih penganan. Nama macam tak biasa dengar kan, kuih penganan. Nama kuih penganan ini dipanggil oleh orang Borneo. Kita kalau di Semenanjung ada nama lain, pucuk Jawa ataupun cikgu biasa panggil pucuk Jawa lah. Bentuk dia macam topi. Ada juga orang panggil kuih topi. Bahan dia sama saja kuih penganan ni di Borneo dengan di Semenanjung lebih kurang sama. Cuma dia menggunakan gula yang berbeza. Jadi kita akan belajar apa bahan-bahan yang diperlukan untuk buat kuih penganan ini. Nampak dia dah terbalik kan? Dah garing nanti dia akan bentuk macam topi. Topi ni dia macam ada topi yang dia akan kembun. Kuih penganan ni kuih manis lah. Bukan kuih pedas, kuih manis. Dia dah digoreng. Ini yang lain kuih dia yang lain, dia bentuk topi. Okey. Jadi jom kita nak tengok apa kita nak belajar tentang kuih penganan ini. Jadi kamu dah tengok pun tadi sedikit video pembikinan buat kuih penganan. Jadi hari ini kita nak membaca tentang cerita mengenai penganan Kak Dolly. Penganan Kak Dolly. Baca sama-sama ya. Penganan ialah hidangan istimewa pada hari gawai. Oleh itu, Kak Dolly hendak membuat penganan. Jadi apa yang diceritakan kat sini mengenai penganan ni adalah satu hidangan istimewa yang disambut pada hari gawai. Hari gawai ni hari yang disambut oleh kaum-kaum di Sarawak tentang perayaan mengenai sambutan menuai padi. Selalunya disambut sebulan. Mereka akan sambut sebulan hari gawai ini. Untuk menandakan musim menuai padi dan berakhirnya musim menuai padi. Dia nak menuai dengan dah habis musim tu sebab disambut sebulan. Jadi Kak Dolly nak buat penganan ni lah, nak hidangkan pada hari gawai. Baiklah, kita baca.
Doli menggunakan tepung beras, gula apung, air dan minyak masak. Okey, ini adalah bahan-bahan untuk membuat kuih penganan. Okey, beza dengan Semenanjung, cucu Jawa kita pakai gula merah. Dekat sana, dekat Sarawak mereka pakai gula apung. Gula apung ni gula khas daripada Sarawak. Ini gula apungnya ya. Okey, seterusnya kita baca. Kak Doli membancuh tepung beras dengan gula apung dan sedikit air. Okey, Kak Doli membancuh tepung beras dengan gula apung dan sedikit air. Okey, kamu nampak tak? Dekat sini ada perkataan yang dimerahkan. Okey, apa yang perkataan dia adalah membancuh. Jadi, kalau kita nak membina sesebuah ayat, cikgu dah pernah ajar sebelum ini, nak bina ayat kena ada kata kerja ataupun aktiviti. Jadi siapa ialah Kak Doli kan? Kak Doli, aktiviti yang dia tengah buat ialah membancuh. Penerangannya tepung beras dengan gula apung dan sedikit air. Okey, kalau kamu masih ingat lagi, cikgu ada sedikit ajar tentang bagaimana nak membina ayat. Menggunakan siapa, dia buat apa dan penerangan. Ini adalah contoh dia macam mana nak membina ayat. Okey, seterusnya. Baca sama-sama. Selepas itu, Kak Doli menuangkan bancuhan itu ke dalam kuali. Jadi, macam mana dia nak bina ayat dia menggunakan Kak Doli ini siapa? Buat apa? Dia menuangkan. Menuangkan apa penerangannya? Bancuhan itu ke dalam kuali. Jadi, lengkaplah satu ayat. Seterusnya, Kak Doli menggoreng penganan sehingga masak. Okey, siapa? Kak Doli. Dia buat apa? Menggoreng. Penerangannya? Menggoreng penganan sehingga masak. Tadi kamu dah tengok pun video tadi kan? Macam mana dia tuang bancuhan tu tadi dalam kuali, lepas tu dia terbalikkan. Kemudian dia toskan daripada minyak kan? Ini cara kamu dah tengok pun bagaimana dia membentuk kuih tu membentuk macam topi kan? Perasan Okey, seterusnya Kak Doli menghidangkan penganan kepada tetamu. Okey, ayat dia siapa? Kak Doli. Buat apa? Menghidangkan. Okey, penerangan dia dihidang penganan kepada tetamu. Kenapa dihidangkan penganan kepada tetamu? Mereka tengah sambut hari gawai ingat Okey, seterusnya. Baiklah, aktiviti seterusnya. Cikgu nak kamu keluarkan buku pink. Buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2. Okey, buka muka surat 2 dan 3. Okey, buka muka surat 2 dan 3. Okay, macam ni paparan dia. Ada gambar dan ada tempat kosong yang kita nak buat sama-sama. Jadi tadi kita belajar mengenai kuih penganan. Sekarang kita nak belajar satu lagi makanan kebanggaan rakyat Malaysia, iaitu apa ni? Ini mesti kamu dah tahu, nasi lemak. Kalau kamu orang Malaysia tak pernah makan nasi lemak, cikgu tak tahulah kamu orang mana. Mesti kita pernah makan nasi lemak kan? Okey, nasi lemak ni adalah makanan tempatan kita Ada juga di Indonesia, tapi Indonesia kita panggil nasi uduk. Di Malaysia kita panggil nasi lemak. Tapi mereka berbeza sedikit lah. Dari segi lauk dia mereka berbeza sikit. Jadi nasi lemak yang biasanya yang perlu ada barang-barang dalam nasi lemak ini. Seperti kamu tengok dalam pinggan ini, kita perlu ada
telur rebus. Selalunya lah telur rebus ni lah kan. Ataupun sekarang orang pakai telur goreng. Ataupun orang pakai telur puyuh pun orang pakai Kemudian kena ada ikan bilis. Kalau tak ada ikan bilis, saya rasa tak lengkap nasi lemak kita. Ikan bilis kena ada. Seterusnya kacang tanah yang telah digoreng. Sedap tu makan ikan bilis dengan kacang tanah, rangup-rangup kan. Selepas itu timun. Itu sayur dia kan. Kita ada protein, telur, ikan bilis pun protein, kacang tanah pun protein. Kena ada sayur. Sayur dia timun. Seterusnya nasi lemak tak ada sambal, tak jadilah nasi lemak. Kena ada sambal. Dan kalau tak ada nasinya, maka tak jadilah nasi lemak. Jadi lemak je. Okay, nasi lemak mestilah ada nasinya yang telah dimasak dengan santan. Jadi ini kamu biasa tengok kan nasi lemak. Tapi biasa ke kamu masak nasi lemak? Jom kita tengok macam mana orang nak masak nasi lemak. Jadi berdasarkan buku aktiviti itu, kan, kamu tengok kan ada nombor 1. Apa aktiviti dia? Kita nak buat hari ni ialah pilih perkataan yang sesuai berdasarkan gambar. Ada gambar, ada 6 gambar. Okey, ada kita akan memilih ini. Kita akan baca dulu Jadi kamu tengok gambar dia tengah buat apa tu? Okey. Makcik Leha. Okey, siapa orang ni? Makcik Leha. Apa dia tengah buat? Dia tengah buat apa? Dikosongkan. Kita kena pilih. Adakah dia tengah memerah ataupun mengupas kelapa? Dia tengah perah ke dia tengah kupas? Okey, kita tengok. Okey, kalau memerah seperti ini, adakah sama? Kalau mengupas kelapa seperti ini. Jadi jawapan ni yang mana satu? Memerah kelapa ke atau mengupas kelapa? Tengok balik pada gambar, jawapan dia ialah memerah kelapa. Jadi kamu bulatkan, kamu tulis di sini, Makcik Leha memerah kelapa. Selesai nombor 1, kita tengok seterusnya. Jadi nak buat nasi lemak tadi Makcik Leha dah sediakan. Dah perah kelapa untuk buat santan dah sediakan. Seterusnya apa yang Makcik Leha nak buat? Okey. Makcik Leha membasuh apa? Beras ke ataupun nasi? Beras atau nasi? Beras macam ini. Nasi macam ini. Sama je nampak putih. Tapi kamu rasa beras ke nasi? Semestinya lah kalau nak membasuh, kita takkan basuh nasi Nasi sudah pun dimasak. Kita kena basuh beras. Basuh beras barulah jadi, kita masak dia barulah jadi nasi. Jadi kita basuh beras. Makcik Leha membasuh beras. Tadi dah perah kelapa, lepas tu dah basuh beras. Jadi apa seterusnya Makcik Leha nak buat? Okey. Makcik Leha memasukkan, dia bagi pilihan, santan atau air kelapa ke dalam periuk. Nak masak nasi lemak, kita nak pakai santan kelapa ke air kelapa? Okey, ini santan kelapa berwarna putih. Kita perah daripada kelapa ini yang telah diparut. Kita blend, kita jadikan dia santan kelapa. Kemudian ini air kelapa yang kita minum. Tengah panas-panas kita minum. Okey, apa beza dekat sini? Santan kelapa daripada kelapa tua. Air kelapa daripada kelapa muda. Jadi nak masak nasi lemak, kamu rasa nak pakai apa? Santan kelapa ke air kelapa? Jawapannya ialah santan. Kita tak pakai air kelapa untuk masak nasi lemak. Kita pakai santan. Tapi mana nak tahu kalau kamu nak cuba buat nasi lemak pakai air kelapa pun boleh. Tak ada masalah. Cuma tak adalah rasa lemaknya. Lemak itu datang daripada santan.
Kamu dah tahu nasi lemak tu sebab datang daripada santan itu. Okey, kalau berbuah air kelapa nanti jadi nasi biasa saja. Okey, jadi makcik Leha memasukkan santan kelapa ke dalam periuk. Jadi makcik Leha tadi dah masukkan santan dalam periuk yang berisi beras dengan airnya. Okey, kita mungkin bubuh daun pandan, bubuh sikit halia, okey, bubuh halba sedikit. Seterusnya apa makcik Leha buat? Makcik Leha, jadi kita kena pilih menjerang atau menanak nasi lemak. Okey, apa itu menjerang? Okey, ini adalah menjerang. Menjerang apa? Menjerang khas kita guna untuk masak air. Okey, hanya untuk masak air. Menjerang air. Okey, kalau menanak macam mana? Selalunya menanak ni adalah satu kaedah memasak iaitu merebus. Okey. Tetapi selalunya hanya untuk merebus nasi. Merebus nasi kita tak panggil rebus nasi, kita panggil menanak nasi. Jadi jawapan dekat sini kamu dah nampak pada gambar apa? Jawapan dia ialah menanak. Makcik Leha menanak nasi lemak. Jadi makcik Leha ni memang tradisional punya nasi lemak lah. Dia masak atas periuk dapur, periuk api. Kalau cikgu memang tak retilah masak nasi dalam periuk dapur ni. Cikgu selalu masak dalam rice cooker je ataupun pressure cooker. Kan? Periuk nasi yang dah ada elektrik. Ini memang tradisional lah. Makcik Leha ni memang pandai masak lah. Jadi masak dalam periuk dapur menggunakan api yang betul. Jadi nasi pun makcik Leha dah siapkan. Sekarang ni makcik Leha nak buat apa pula? Okey, kita baca. Makcik Leha memasak gulai atau sambal. Okey, pilih gulai atau sambal ikan bilis. Okey, gulai macam mana? Ini gulai. Kari lah kita katakan. Ataupun dekat Negeri Sembilan cikgu pun tak pasti. Gulai ni juga boleh jadi masak lemak. Tapi gulai macam inilah yang cikgu tahu. Guna rempah kari. Gulai ikan ke, gulai ayam ke, gulai daging ke. Okey, seterusnya sambal. Sambal mesti warna merah kan? Sambal. Jadi adakah makcik Leha masak gulai ikan bilis? Cikgu tak pernah lagi makan gulai ikan bilis. Adakah makcik Leha masak sambal ikan bilis? Tadi cikgu mula-mula tadi kita dah belajar apa perkara yang perlu ada nasi lemak. Jawapan dia adalah apa? Sambal ikan bilis. Kita tak makan gulai dengan nasi lemak. Gulai ni makan dengan nasi dagang boleh. Nasi lemak kita makan dengan sambal ikan bilis. Seterusnya, nasi dah siap, sambal dah siap. Apa Makcik Leha nak buat? Makcik Leha, okey, kamu pilih merebus atau mengukus telur. Okey, kamu tengok pada apa gambar ini. Makcik Leha tengah bubuh telur dia dalam air yang tengah mendidih. Jadi kita tengok apa maksud merebus. Okey, merebus macam ini. Air tengah mendidih, telur kat dalam. Okey. Jadi ini adalah merebus. Okey, ini adalah mengukus. Okey, kukus ini telur dia takkan sentuh dengan air. Telur akan berada di atas. Kita akan letak kukus itu, tempat kukus itu, letak telur kat situ, bawah air. Jadi telur itu akan masak melalui steam daripada air yang tengah mendidih itu. Kalau nak masak telur banyak-banyak memang selalunya orang mengukus supaya tak nak pecah. Kalau merebus ni cepat pecah sikit. Tapi kamu tengok balik, dua-dua kaedah masak ini boleh buat. Nak kukus ke nak rebus telur ke pun boleh. Tapi kamu tengok balik pada gambar. Jadi kamu rasa gambar ni Makcik Leha tengah merebus ke dia mengukus? Dia tengah masukkan telur dalam air yang mendidih. Jadi dia ada Makcik Leha merebus telur.
Okey, bukan mengukus telur. Nampak dia masukkan telur dalam air yang mendidih. Jadi dah siaplah telur rebus. Baiklah, tadi 1 sampai 6 kamu pilih kan? Pilih perkataan yang sesuai dengan berdasarkan gambar tu kan? Jadi sekarang ni kamu nak kena bina ayat. Sikit sahaja. Jadi kita tengok balik macam mana nak bina ayat. Mula pada siapa? Okey, kamu tengok pada gambar. Siapa? Kita tengah bercerita tentang siapa ni? Okey, kita tengah bercerita tentang Makcik Leha. Makcik Leha. Jadi Makcik Leha dia buat apa? Berdasarkan gambar dia tengah buat apa? Dia tengah memotong. Okey, dia tengah memotong. Okey. Dia bukan menyabit bukan menggunting, dia guna pisau. Jadi pisau untuk memotong. Okey. Penerangannya. Okey, apa penerangan? Penerangan yang kita nak tambah kat sini. Makcik Leha memotong apa tu? Walaupun tak ada gambar, tak ada warna dekat sini, ada gambar hitam putih je. Jadi Makcik Leha tengah memotong timun. Penerangannya adalah timun. Jadi lengkaplah ayat kita. Makcik Leha memotong timun. Jadi kamu tulis dekat sini, Makcik Leha memotong timun, ada titik nokta. Siap. Okey. Dan yang terakhir, ayat yang seterusnya. Okey, siapa? Masih lagi Makcik Leha. Apa Makcik Leha tengah buat tu? Kamu tengok. Dah siap kan? Nasi dah siap. Sambal dah siap. Telur dah siap. Timun dah potong. Jadi, apa dia tengah buat tu? Dia tengah membungkus. Nampak tak ada daun pisang? Ada kertas coklat ni. Ada tengah membungkus. Membungkus apa? Apa yang dia tengah masak tadi? Dia membungkus nasi lemak. Penerangannya adalah nasi lemak. Jadi, Makcik Leha membungkus nasi lemak. Lengkaplah ayat kita. Kamu tulis di ruangan kosong ini. Makcik Leha membungkus nasi lemak noktah. Okey. Jadi sudah pun siap nasi lemak. Kamu bolehlah suruh dah tahu sikit-sikit, bolehlah minta tolong. Bolehlah tolong ibu masak dekat rumah nasi lemak. Jadi hari ini pelajaran pertama kita belajar tentang makanan tradisi yang ada di Malaysia. Yang pertama kuih penganan ataupun kuih cucur Jawa. Yang kedua makanan favourite cikgu, makanan gemaran cikgu, nasi lemak. Okey, jadi cikgu harap kamu buat tugasan yang cikgu beri itu. Kita berjumpa di pelajaran yang kedua. Boleh rehat sebentar dulu. Ambil 5 minit rehat, siapkan kerja. Lepas tu kita jumpa di pelajaran yang kedua.